Dokumen yang merekodkan aktiviti wakaf Daulah Osmaniyah ialah apa yang dikenali sebagai wakfiyat. Jika kita mengkaji dokumen-dokumen ini, kita akan melihat beberapa ayat Al-Quran diulang berkali-kali di sana-sini di dalam dokumen berkenaan. Antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan nafkahkanlah hartamu di jalan Allah dan janganlah engkau campakkan dirimu ke dalam kebinasaan. Buatlah kebaikan, perelokkanlah kerja-kerjamu, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang melakukan kebaikan. Ayat ini dan juga beberapa ayat lain diulang-ulang di dalam dokumen tersebut kerana ia merupakan ayat yang menjadi rangsangan kepada komuniti dan pemimpin Daulah Osmaniyah untuk mewakafkan harta mereka, menginfakkan harta mereka bagi membangunkan pelbagai institusi yang memenuhi keperluan masyarakat. Tetapi satu daripada komponen unik yang terkandung di dalam ayat ini perlu kita berikan perhatian, iaitulah bila mana Allah menyebut wa ahsinu. Bukan sahaja kita dianjurkan, digalakkan dan disuruh untuk melakukan infak di jalan Allah, tetapi ianya juga hendaklah diekori dengan wa ahsinu, iaitu memperelokkan kerja-kerja kita. Manfaat yang terhasil daripada infak, wakaf, sumbangan boleh mati di separuh jalan, tidak berpanjangan manfaatnya jika kita tidak mengambil kira komponen wa ahsinu. Wa ahsinu ini memerlukan kepada kita untuk merancang dengan baik apa yang hendak dilakukan dengan wang ataupun apa jua bentuk sumbangan dalam aktiviti infak ataupun wakaf ini tadi. Misalnya, Sultan Murad yang kedua, salah seorang daripada Sultan Daulah Osmaniyah yang dikenali sebagai Abul Khairat kerana banyak melakukan infak ini tadi, ketika membina sebuah jambatan di bandar kecil ataupun di perkampungan kecil yang dikenali sebagai Ergene, tidak jauh daripada Edirne, tujuan jambatan itu dibina adalah untuk memudahkan laluan pedagang daripada kawasan Rumeli ke Asia Minor ataupun Anatolia. Tetapi di kawasan tersebut ada ramai perompak yang selalu menyamun mereka yang lalu lalang di kawasan ini. Untuk mengatasi masalah ini, Sultan Murad yang kedua telah menginfakkan hartanya untuk membina sebuah jambatan. Tetapi ia tidak cukup dengan hanya membina jambatan tersebut. Untuk mencapai kualiti wa ahsinu ini tadi, Sultan Murad yang kedua juga telah mengatur untuk memindahkan sekumpulan masyarakat, menggalakkan mereka untuk menyertai projek ini dengan mewujudkan satu penempatan baru di kawasan sekitar jambatan tersebut agar kawasan itu hidup dengan masyarakat, dengan aktiviti perniagaannya dan sebagainya, agar fungsi dan objektif asal mengapa jambatan itu dibina tertunai dan dapat berpanjangan manfaatnya seperti yang sepatutnya. Ini adalah reflection ataupun renungan yang perlu kita berikan perhatian apabila kita hendak melakukan sumbangan kepada aktiviti-aktiviti yang memerlukan kepada banyak sumbangan di dalam masyarakat kita pada hari ini. Namun elemen wa ahsinu itu perlu diberikan perhatian untuk kelestarian projek berkenaan dan berpanjangnya manfaat apabila kita mewakafkan ataupun mendermakan, menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kami di Yayasan Pendidikan Khalifah sedang berusaha untuk mendapatkan dua blok bangunan bersebelahan dengan bangunan sedia ada di Khalifah Model School Secondary kami yang selama ini kami sewa, tetapi pemilik kepada bangunan tersebut membuat keputusan untuk menjualnya. Sekiranya bangunan ini berpindah milik kepada pihak lain dan pihak tersebut meletakkan sewa yang lebih tinggi ataupun memberhentikan sewaan, ia mendatangkan kerumitan yang banyak kepada kami untuk meneruskan operasi di sekolah kami. Justru kami mengambil keputusan untuk membeli bangunan tersebut dan pemiliknya juga bersetuju untuk menawarkan harga blok berkenaan dengan harga yang murah bersesuaian dengan latar belakang dan juga rekod kerjasama di antara kami dengan pemilik berkenaan. Namun kami memerlukan sejumlah dana yang besar untuk memenuhi hasrat ini.
Di sekolah kami, walaupun sekolah kami adalah sekolah swasta, tetapi sekolah swasta bukan sekolah kaya raya. Kami struggle di dalam banyak aspek, dan setiap satu perkara yang terjadi di sekolah itu bergantung banyak kepada ikhtiar kita sendiri dan juga sokongan daripada komuniti, ibu bapa, jiran tetangga dan juga masyarakat. Justru saya dengan rendah hatinya sebagai salah seorang daripada anggota di dalam Yayasan Pendidikan Khalifah mengajak tuan-tuan dan puan-puan untuk menginfakkan apa-apa yang termampu pada tuan-tuan dan puan-puan untuk projek ini. Kami di sekolah ini bukan hanya menawarkan pendidikan kepada murid-murid sebagai, kita katakan, just another school, tetapi kami mengusahakan sekolah ini untuk memodelkan satu bentuk pedagogi dan juga pendekatan yang lebih menyeluruh terhadap bentuk pendidikan yang sepatutnya. Sekolah ini adalah merupakan sekolah yang cuba untuk memodelkan penambahbaikan kepada sistem, kepada kurikulum, dan kami melakukannya di dalam keadaan revenue ataupun pemilikan yang amat-amat terbatas. Maka apa jua bentuk sokongan dan sumbangan daripada tuan-tuan dan puan-puan amat-amat bermakna kepada kami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semua, terutamanya di bulan Ramadan ketika video ini saya rakam, merupakan bulan yang Allah melipat gandakan ganjaran bagi kerja-kerja infak yang dilakukan untuk memenuhi kerja-kerja seperti ini, apatah lagi ia membabitkan soal menuntut ilmu yang disebutkan oleh Nabi SAW. Barang siapa yang membuka ataupun menyediakan jalan untuk ilmu itu dituntut, maka Allah akan memudahkan baginya jalan untuk ke syurga. Dan mudah-mudahan itulah yang Allah rezekikan kepada kita hasil daripada infak yang kita lakukan untuk menjayakan usaha pendidikan sebagai jalan islah kami ini. Terima kasih.